Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wallaha ardu fil qabuli nafi'a biha muri dan fis sawa bi tami'a. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis sawabi tami'a. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis sawabi tami'a. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis sawabi tami'a. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia. Masih panjangkan umur kita hingga ke saat ini, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia. Mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia lagi. Diberi kita ada minat berterusan istiqamah, bersungguh untuk nak belajar, memahami, mengenal Allah Ta'ala dan nak kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kepayaan, kelapangan masa
dapat berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Jawharah Tauhid. Asal terjemah kata dia, wa ba'du wal ilmu bi asli dini muhattamun yatajul tabyini. Kemudian kata dia, kemudian daripada itu uslub wa ba'du amma ba'du ni, setengah ulama kata orang yang mula-mula memulakan uslub wa ba'du amma ba'du adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kebanyakan ulama tak tinggalkan perkataan ba'du amma ba'du pasal iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal mencontohi Rasulullah, tu uslub dia. Kerana Rasulullah antara kaedah dia nak beri sesuatu ucapan bismillah, alhamdulillah, lepas tu puji Allah Ta'ala, lepas tu ada doa di hadapan, lepas tu amma ba'du atau ba'du, tu memang uslub dia lah. Siap. Kemudian daripada itu, kemudian daripada itu tu apa? Kemudian daripada apa? Kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada selawat dan salam atas Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, orang yang mengikut atas jalan, hidup di atas jalan perjalanan yang ditunjuk oleh Rasulullah dan para sahabat ni, dan nama lain ahli sunnah wal jamaah. Selepas didoakan mereka ni akan diberikan selawat salam. Selepas itu maka dia nak mula nak cerita isi kitab dia lah. Pertama dia nak sebut hukum mengetahui asal agama itu wajib. Itu terjemah sebiji-sebiji betul bahasa Arab tu. Apa maksud asal agama? Asluddin, tauhid. Murad dengan atau dikendaki dengan asal agama, umbi agama, teras agama, tauhid. Jadi bahasa lain apa? Ngaji ilmu tauhid wajib. Ngaji ilmu tauhid wajib. Apa dia ilmu tauhid? Apa dia asluddin? Dengan bahasa lain kadang kita sebut usuluddin. Dia lah tu. Aslun, aslani, usul. Jadi asal mufrad, usul jamak. Jadi maksudnya dalam bab ilmu tauhid ni ada banyak perkara lah yang kita kena faham dalam prinsip ketuhanan, dalam prinsip kerasulan, yang dia adalah usul untuk dapat tauhid. Antara usul yang sedia maklum pada kita, apa usul tu? Ada Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Macam mana pelajaran akan datang nanti insya-Allah. Dan disebut pun dengan ilmu. Bila ilmu ni maksudnya kita idrak syai' ala haqiqatih. Dapat sesuatu tu, faham sesuatu tu tepat macam mana realiti dia. Memang faham Allah ni wujud, memang faham Allah qidam ni, memang Allah qidam. Memang faham Allah Ta'ala baqa ni, memang Allah Ta'ala baqa. Tak silap pun mengetahui sesuatu tepat macam mana, apa yang realiti tu, itulah dipanggil ilmu. Kalau duk faham Allah Ta'arash, itu bukan ilmu, jahil. Bahkan sikit silap boleh jadi kufur. Na'udzubillah. Pasal apa? Pasal istilahnya tak faham maksud yang dikenaki. Jadi tepat pengetahuan mengenai akidah, mengenai usuluddin ni, apa hukum? Wajib. Bahkan dia ialah wajib di atas sekalian benda yang wajib, sebelum daripada apa-apa yang wajib yang lain, sembahyang, puasa, zakat. Sebelum wajib itu, wajib besar sekali adalah ada pengetahuan yakin, tepat sungguh apa yang kita faham tu berkaitan dengan bab ketuhanan, bab kerasulan dan apa yang dibawa oleh Rasul. Wajib. Jadi antara istilah ulama, apa dia asluddin, atau bahasanya tauhid. Dan tauhid tu besar dia tahu mana? 3 pembahasan besar tauhid: uluhiyah, nubuwah, risalah.
kaedah pembahagian ulama ahli sunnah wal jamaah, 3 bahagian besar pembahasan tauhid ni, 3 skop ni, bab ketuhanan, kerasulan dan bab sam'iyat, perkara-perkara ghaib dikhabarkan oleh Nabi SAW. Semua ni terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hukum belajar ni? Wajib. Wajib sini wajib syar'i, dengan makna mayusabu ala fi'lihi ay ala fa'ili wa yu'aqabu ala tariki, dan diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia, diseksa atas orang meninggalkannya, satu hal. Bahkan bukan saja diseksa atas orang yang meninggalkannya, siapa meninggalkannya faham pula salah daripada apa yang sepatutnya, dia bukan saja masuk neraka siapa meninggalkannya, diseksa siapa meninggalkannya, bahkan diseksa abadi kekal selama-lamanya kerana tak sah akidah. Na'udzubillah. Yang setengah kitab mengistilahkan sebagai Allahumma shalli wa sallim ala. Faham ilmu tauhid ni dia diistilahkan sebagai wajib usuli. Dengan bahasa lain, wajib di atas sekalian yang wajib. Sebelum yang wajib yang lain, yang inilah wajib besar sekali. Itu yang istilahnya wajib usuli. Jadi ada wajib furu'i, wajib sembahyang banding dengan wajib berakidah. Wajib akidah ni dia wajib sebelum wajib sembahyang. Jadi wajib berakidah dia wajib usuli, wajib sembahyang wajib furu'i. Jadi apa sekali lalu ambil huraian bahasa tu, wajib sembahyang buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib berakidah buat memang dapat pahala, tinggal kalau tinggal mengaji atau tapi kalau tinggal tu dengan sebab tu salah akidah, dia bukan berdosa tapi masuk neraka kekal abadi selama-lamanya kerana salah, tak betul, silap, menyeleweng, menyimpang daripada apa yang sepatutnya diiktikad. Bahaya di situ. Satu, bodoh dalam bab fiqh, fasik. Bodoh bab akidah, boleh kufur. Alhamdulillah. Nisbah tak mengaji dosa, tapi bila akidah menyalahi daripada apa yang sepatutnya yang realiti, dalam neraka kekal abadi. Jangan cik pasal gitu. Satu, dia wajib usuli. Macam mana orang kafir wajib masuk Islam, dia tak masuk Islam, masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Untuk dia nak masuk Islam mesti sah dia mengucap kalimah syahadah, yang dia faham maksud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana orang kafir, dia kena wajib kenal Allah Ta'ala, faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengikut yang sepatutnya. Macam mana? Macam itulah kita orang Islam, beranak-beranak tak semua orang jadi memang beranak-beranak kita jahil, la ta'lamuna syai'a, walaupun hukum Islam kat kita, Islam kita jangan tak tahu pasal mak ayah kita. Wajib atas kita belajar macam mana orang kafir kena kenal Allah Ta'ala, dengan tu dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin, dan dia faham yang dia boleh tinggalkan agama dia hak lama, cara fahaman dia hak bodoh tu, kepada Islam, yakin sungguh ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, faham sungguh-sungguh Allah ni ilah, selain pada Allah tak ada sifat uluhiyah, Muhammad ni benar utusan Allah Ta'ala, dia mesti sidik, amanah, tabligh, fatanah, yang tidak akan ada ciri kemanusiaan yang menggagalkan visi dan misi dia sebagai Rasul. Macam mana orang kafir kena fahamnya tu, kita orang Islam wajib pergi ngaji mesti fahamnya tu, dah fahamnya tu, yang kalau jumpa orang kafir tu kita reti Islam kan dia, tak nanti panggil ustaz. Bahasa mudah kita. Kita kena belajar tu tahap tu. Kalau ada orang kafir yang masuk Islam, kita boleh cerita Islam kat dia, pasal kita memang dah Islam. Kita memang dah kenal Allah Ta'ala, kita faham siapa Allah Ta'ala. Memang hati kita, sanubari kita, akidah kita 24 jam dengan Allah Ta'ala. Bila-bila saja
ditanya, disentuh, diusik, dipersoal, kita boleh jawab dengan yakin, terang, tanpa berbelah bagi. Siapa? Jelas dan terang. Macam mana terangnya siang hari, macam itulah kita boleh jelaskan bab ketuhanan, bab kerasulan, bab samiyat, tanpa ada belah bagi, tanpa ada syak-syak lagi. Jadi kalau tanya tak tahu, tanya tak tahu, tanya tak tahu, dosa besar. Lebih besar daripada dosa tak sembahyang. Jadi jangan pula tak sembahyang pasal nak pergi mengaji, jangan buat bodoh tu. Dalam sembahyang mengaji lah, sembahyang bukan lama mana. Lepas tu pergi mengaji apa besar kali? Mengaji besar kali akidah. Satu, kalau nisbah saya, tertib saya, kalau kat pondok pun saya duduk mengajar. Pondok duduk Kelas Hulu dululah kan. Kitab yang saya tak tinggal mengajar, kitab akidah. Saya ngaji arwah Fatih dulu pun. Dia guru utama, tok guru kan. Kepala telaah kami. Tapi kat dia sendiri tak tinggal dia baca kitab akidah. Habis satu kitab akidah dia baca lagi akidah. Antara kitab yang dia tak tinggal baca kitab akidah. Pasal apa tu? Pasal nak faham usuluddin ni wajib. Dan wajib usuli buat dapat pahala. Tinggalkan dia, boleh masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya. Dia berbeza dengan wajib juga, fardu ain juga. Tapi fardu ain bab fiqh dalam amalan jasad, sembahyang lah paling besar lepas daripada ma'rifatullah ni. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dengan bahasa lain akidah, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab samiyat. Lepas pada itu wajib solat. Wajib solat buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi wajib usuli buat dapat pahala, tinggal kekal abadi dalam neraka. Dengarlah elok, ni faham. Itu yang ungkapan ulama dikeluar kata apa? La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tak sah ibadat melainkan ma'rifatillah, kenal Allah. Jadi kita jangan tak tahu, kita belajar. Kita selama ni duduk solat hatta tak kena gaya, sampai lah ni kalau duduk solat, kita solat macam mana kualiti kita solat mula-mula kita solat masa kecil dulu. Kalau kita tak belajar betul-betul khasnya bab akidah, bahkan yang kata bab akidah, bab fiqh pun kalau tak pernah belajar betul-betul macam mana kita punya kualiti solat masa kanak-kanak dulu, masa itulah kita belajar. Sampai sekarang ni nak mati dah pun, itulah kualiti solat kita. Bodoh kita macam tu kan. Saya ngaji ada guru sebut ibarat macam kita mula-mula dulu kerja gaji 200, sampai sekarang ni umur dah 80 lah, masih pendapatan sebulan RM200. Sedangkan umur meningkat, tanggungjawab banyak, tapi gaji RM200. Itu RM200 gagah ada juga, ni tak ada langsung. Kanak-kanak dulu ada juga pengetahuan macam ni, taujid pun ingat. Dah tua, apa pun tak tahu, Quran pun tak kerti baca lah. Jangan. Saya nak sebut tu tentang nisbah. Sepatutnya lagi umur bertambah, makin mantap makrifah kan. Makin lama makin kenal Allah Ta'ala, makin lama makin taat. Kalau berlaku di sebalik, masih something wrong. Itulah bahasa mudah. Asal saya nak tunjukkan, nak kata belajar ilmu akidah ni, dia usuluddin, dia wajib, dia atas sekalian wajib. Hatta kalau wajib solat, wajib faham akidah usuluddin ni, dia wajib, dia tak wajib. Itu yang istilahnya wajib usuli. Tarikh dia pun buat berdosa, buat berpahala, meninggalkan dia boleh kekal dalam neraka. Macam mana orang kafir, dia maju masuk Islam. Orang kafir sampai seruan Islam, wajib masuk Islam. Dengar ayat tu. Orang kafir sampai seruan Islam, wajib masuk Islam. Tak masuk Islam, kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Pasal tak masuk Islam.
Orang Islam, dia tak payah masuk Islam, pasal dia dah Islam. Tapi orang Islam kena pergi belajar supaya macam mana nak kekalkan status keislaman dia. Dan Islam tu, usul dia bukan sembahyang. Usul dia akidah. Dan bila usul dia akidah, besar sekali kena faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa rumusan yang ada pada dia, apa intipati yang ada pada kalimah la ilaha illallah ni, sehingga dia menjadi tanda tanya dan rahsia. Mengapa nak mengucap, nak Islam mesti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pendek tapi padat. Apa ada dalam dia tu? Ketuhanan, kerasulan, samanya. Itu yang kitab yang kita baru baca lah. Ni kita baru baca. Yang baru habis itu, nanti yang selalunya pembahasan tu hujung kitab dah habis kitab, baru jumpa kesimpulan iman tu. Kita belajar awal kitab, yang ni lah dia akan sebut. Wajib kita atas kita belajar bab iman, dia usuluddin, dia fardu, dia tak fardu, buat dapat pahala, tinggalkan dia, oh tak kena gaya, masuk neraka kekal abadi selama-lama. Dengar elok yang tu, penuh sikit. Jadi kalau semayang dah buat, bagus. Kalau semayang pun tak ada, oh satu hal. Tapi semayang dah ada, dah bagus ke? Belum lagi, tengok akidah dulu. Bahkan atas semakan dan muhasabah, pasal apa kau semayang? Pasal apa kau semayang? Apa dorongan yang menyebabkan kau solat? Pasal apa? Main mengaji ni, pasal apa main mengaji? Pasal apa main mengaji? Apa yang dorongkan kita untuk mengaji? Mak bapak suruh, taubat betul dengan balik akidah. Pasal apa main belajar? Kau solat, pasal apa kau semayang? Takut kena pukul, takut kena rontan. Taubat bagi betul balik akidah kau. Pasal apa kau akhlak baik? Pasal apa tak minum arak? Pasal apa tak ngorat? Boh gitu. Tak faham. Taubat bagi ngaji elok-elok ni. Kenapa kau tinggalkan larangan? Dan dia mesti kena faham apa dia punya motivasi yang membangunkan kita untuk buat taat dan tinggalkan maksiat. Apa yang sebut? Ni solat. Apa yang membangunkan kita untuk solat? Kenapa kita solat? Kenapa kita jaga solat? Kenapa kita tutup aurat? Jadi, apa yang mendorong kita tu? Baru betul kita punya faham Allahu Rabbi. Allah Rabb aku. Allah tengok aku. Allah melihat aku. Allah menjadikan aku. Jadi, yang menyebabkan aku jadi aku macam ni siapa? Pasal Allah yang perintah aku. Pasal aku ni nak menzahirkan bahawasanya keberhajatan aku kepada Allah. Betul kan? Faham betul? Tak faham tu, taubat dengan je lain. Tak nak kata bahasa apa. Macam tu lah. Kalau saya tanya gini, pasal apa vaksin? Dah dia suruh, tak suruh nanti kena buang kerja. Ada benda yang mendorong vaksin kau. Pasal apa kau sebenarnya? Perintah Allah. Kau takut kena tak vaksin nanti kena buang kerja, dengan kau takut tak semayang nanti Allah Ta'ala murka, mana lagi kau kena? Bahasa mudah gitu kan. Tak kena, tak tahu maksudnya. Kau tak faham lagi lah perjalanan agama. Macam tu kalau mengepek itu kan. Tapi nak faham, asal faham perjalanan agama, usuluddin ni wajib. Dan wajib ni wajib usuli. Yang tinggal dia, bahaya yang besar sekali. Lebih bahaya daripada tinggal semayang tu sendiri. Allah. Bukanlah maksudnya pula kena kenal Allah Ta'ala dulu baru semayang. Bukan macam tu. Puak-puak sesat ada macam tu, jaga sikit lah. Dia kata penat aja semayang, tak kenal Allah Ta'ala. Kena ngaji akidah dulu, kenal Allah Ta'ala dulu, baru boleh ibadat. Lepas tu, bila dah tak semayang, duk belajar makrifat. Tu kenal Allah Ta'ala. Dah kenal Allah Ta'ala pun tak semayang juga. Siapa? Dulu tak kenal lagi, sekarang dah kenal aku kat gaduh semayang. Ya. Memang ada puak-puak sesat macam ni. Jahanam gila ya. Rosak.
Menafikan tak sembahyang tu hal, menafi wajib sembahyang kufur. Begitu juga Allah. Dah katalah faham ilmu tauhid, menafikan wajib sembahyang pasal kau boleh lain, aku boleh lain. Rasulullah dia orang paling takwa pun solat. Macam mana boleh kita yang kata Muhammadur Rasulullah tak solat? Kut syahadah dia tak ada Muhammadur Rasulullah kot. Dia faham ma'rifatullah, kenal siapa Allah. Lepas tu dia tak ada Muhammadur Rasulullah, pasal tu dia tak solat. Orang yang tak mau solat ni syahadah dia tak betul pasal dia tak faham Muhammadur Rasulullah. Muhammad SAW pun solat, macam mana dia boleh tak solat? Sikitlah sana. Jaga sikit buat tu. Jadi semua tu jadi masalah siapa? Tak faham usul. Tak faham usuluddin. Tak faham terah agama ni apa dia. Kaedah kita pembahasan usuluddin 3 tu. Uluhiyat, nubuat, samiyat. Kaedah Cik B, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Saya tak bisa dengar dia orang sebut nubuat. Saya tak bisa dengar. Satu, Cik B ni bila sebut bab nubuat, dia tak tahu lah, dah kita tak bisa dengar. Saya tak bisa dengar cara Cik B ni duk cerita bab nubuat kita. Sidik amanah tabligh Fatana. Saya tak pernah dengar dia orang duk sebut bab-bab macam tu. Dengar je lah, tapi tak adalah rajin dengar sampai habis kitab dia orang ajar tu. Tapi dia orang ajar pun bukan kitab. Memang kitab dia akidah, tauhid dia uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada beberapa perkara saya duk sebut, beberapa penyelewengan akidah di atas pahaman macam tu. Dia orang belajar pun macam tu. Belajar pun mula-mula masuk belajar, yang dia kata lagi mudah, faham uluhiyat, rububiyat, lepas tu ngaji asma' wa sifat, ngaji asma' wa sifat, terus ngaji Allah Ta'ala. Terus ngaji Allah di tangan. Awal-awal lah belajar tu. Kaedah kita macam mana? Mana? Mula-mula sekali Allah wujud dulu. Hadir faham wujud dulu. Puak-puak pasir pendengar ni dia akan kata macam ni. Kata Allah Ta'ala ada. Kita ada, Allah Ta'ala ada. Takkan nak boleh beza. Allah mendengar, kita mendengar. Tak boleh kenal Tuhan macam tu kata dia. Ni puak-puak pasir pendengar ni orang. Dia punya pakar-pakar ajar tauhid dia orang. Ajar macam tu. Dia pelacur kita mengaji ni. Sampai dia kata gitu. Subhanallah. Astagfirullah. Jagalah sikit. Hati-hati lah pahaman-pahaman sivil macam tu. Pasal dia tak faham usul tu. Kalau kita faham usul, sekali lalu saya sebut. Kalau dia kata, kalau dia sebut masalah mendengar, melihat. Dia duk faham Allah melihat, kita melihat. Acong melihat. Dia sebut macam tu. Dia faham macam tu. Pasal tu dia bodoh, dia tak faham akidah. Kaedah kita macam mana? Allah melihat. Makhluk asal buta. Memang itu mentabak manusia. Bak sifat sebut atas perbuatan. Kalau atas nak kata melihat tu perbuatan melihat. Allah boleh melihat. Kita bukan melihat. Kita Allah beri keupayaan kita melihat. Baru betul faham. Kalau duk faham Allah melihat, kita melihat, sama martabat kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang tak kena Tuhan tu. Dia mata nak tengok apa yang nak tengok. Dia takkan tengok apa yang Allah Ta'ala perintah tengok. Dia tak rasa mata dia adalah amanah Allah Ta'ala beri untuk dia nak jaga apa sepatutnya dia kena tengok. Satu akidah tak faham-faham tu. Satu hidup macam tak bertuhan dia. Satu hidup tak ketahuan. Maksud apa? Dia tak faham. Dia tak faham dengan bahasa dia. Dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham. Kalau faham bukan jadi gitu. Kalau jadi pun tak senonoh. Dia boleh tahu nak balik siapa? Aku ni dah khianat. Allah Ta'ala bagi mata kat aku. Yang bagi mata aku ni Allah. Yang bagi aku melihat ni Allah. Oh, betul lagi dah. Bab melihat je pun dah cukup untuk faham kita ke bab ketuhanan. Bab ada pun dah cukup untuk kita faham bab ketuhanan. Dia orang tak ajar bab ada, bab melihat itu. Dia ajar apa? Dia ajar Allah Ta'ala. Dia ajar Allah di tangan. Itu mula-mula. Dia punya base ajar dia. Tauhid asma' wa sifat. Dia akan ajar, mesti dia ajar Ar-Rahman ala arsy istawa dulu. Satu bila bahas bab wujud, kidam, baqa apa, dia macam tak ada kena-mengena kata dia. Yang ni falsafah. Ni falsafah Yunani katanya. Juga. Puak-puak yang faham-faham macam tu, beware of them.
Nak buat perbandingan punya masalah, takut lah. Tak kerti nak buat banding beza, esok telan juga kata-kata mereka. Siap. Asal dia sebut, belajar ilmu usuluddin ni wajib. Dan dia wajib usuli. Siap. Yang berkehendak ia bagi menerangkan. Jadi bila dah wajib, apa yang perlu pada disebah orang nak mengarang kitab ni? Dia kata, yahtajul tabyin. Berhajatlah nak tahu ilmu usuluddin ni litabyin, bagi menerangkan, bagi penerangan. Dia perlu pada satu penjelasan, penerangan mengikut tertib sequence dia, satu. Mesti ketuhanan dulu. Kerasulan. Untuk apa yang Rasul bawa, baru nanti tertib faham itu betul. Dan nak faham Tuhan ni mula-mula nak bahas apa. Dia perlu pada satu penjelasan, kenapa, mengapa, alasan apa dan sebagainya. Tu dia kata perlu pada penjelasan. Dan bila sebut menjelas, memberi penjelasan ni, lagi jelas lagi bagus lah kan. Cuma bila lagi jelas lagi bagus, antara lagi jelas ni kadang dia perlu masa. Penjelasan kalau disebut kitab berjilid-jilid kan. Tapi dia kata macam ni, lakin minat tatwili kallatil himam. Bila nak bagi penjelasan ni, memang kalau bagi penjelasan lah, nak hurai kata bagi penjelasan ni, kalau ikut bagi penjelasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk kitab sudah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Habis ya, nak cerita apa lagi? Tapi terlalu ringkasnya kan. Rasulullah nak hurai Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, sepanjang hidup Rasulullah menghuraikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu 23 tahun. Kalau kitab karang 23 tahun, 23 jilid sudah lah kan. Kalau 2-3 muka surat lain. Okey, macam mana pun dia sebut, dia perlu pada penjelasan, tapi kerana memanjang yang sempurna, letih dan payah cita-cita. Kalau buat panjang-panjang kitab, saya pegang kitab macam ni. Ni kitab kita pegang, Jawaharatul Tauhid. Yang ni saya pegang kitab. Agak-agak nak mengaji kitab mana? Ini. Ini. Kenapa? Satu kitab kita ringkas ya. Satu kitab Tauhid ulama kita buat yang tu. Itu saya pegang kitab itu. Ini tebal lagi. Dah lah besar tebal. Nak ngaji mana? Kalau ada jilid macam ni, 10. Nak ngaji ni ke nak ngaji ni? Kalau nisbah nak mengaji, nak kitab, kalau beli pun nak beli kitab mana? Beli kitab mana? Siap. Nak mengaji macam ni. Yang ni kalau bahasa Melayu, kalau Arab, tu dia kata, kalau panjang yang sempurna, letih dan payah cita-cita, kata dia kallatil himam, tumpul minat. Kalau duduk pondok lah, kalau saya kata berapa tahun nak duduk pondok, 3 bulan dengar okey lah, very light kan. Kalau kata 30 tahun tak boleh balik, Allah, 30 tahun. Dia nak cerita apa? Sebut mengaji ni kalau tempoh panjang, tambah zaman lah ni ya, dia akan jadi tumpul minat. Kalau dia terjemah tu, letih dan payah cita-cita. Asal bahasa Arab ni, kallatil himam ni, kallat ni asal mana? Kallat. Daripada kalla dengan mana tumpul. Himam tu daripada himmatun, himmatani, himah. Himah lah bahasa kita, himah, angan-angan. Tumpul himah kita. Tumpul minat. Tu bahasa kita pun rasa kita pakai tumpul kan. Kalau perak ni tumpul, tu satu tumpul dia meh. Nak memanjang ni kata dia akan tumpul minat. Tu yang di bahasa letih, payah cita-cita. Baik. Habis tu fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Maka jadilah memendekkan padanya tu terpaksa buat pendek. Ringkas. Pasal apa? Nak bagi orang minat. Kita ngapal Quran 30 juzuk, letih tak tengok 30 juzuk? Letih tak? Dah hafal tak apa? Tu pun letih tak? Dah hafal, nak ngulang pun letih tak? Tanya budak-budak apa ni, rajin nak ngulang.
Betul tak? Habis 30 juzuk. Tambah satu hari 30 juzuk boleh. Kita minat tak kuat. Kalau Imam Syafi'i lain orang dulu-dulu rahmatullah alaih. Macam mana? Satu hari satu kali khatam. Bukan satu hari satu juzuk. Satu hari sekali khatam. Maksudnya dia apa? Duduk je. Itu iman dia macam mana? Bayang takwa dia macam mana? Kita nak satu juzuk pun susah. Kalau di sebelah orang dulu, emah dia tinggi, iman dia tinggi. Kita lah ni, Allah nipisnya. Belajar nak dapat iman pun tak nak. Apatah lagi iman yang dah ada macam mana. Sikit lah, saya merepek sikit tu kan. Bebel sikit. Maka jadilah memendekkan badannya terpaksa. Pasara, kata dia, fil ihtisarul ihtisaru fihi multazamun. Lazim, terpaksa buat pendek. Dan nak buat pendek pula, boleh buat kalam biasa, boleh buat persyair. Kalam biasa macam mana? Masa kalam biasa tu tulis macam kita tulis karangan lah. Berbanding dengan buat syair, nisbah minat ni selalunya orang lebih suka kalam-kalam berirama. Satu ditulis kata dia, wa hadhihi urjuzatun laqabtuha. Aku, kata dia, aku lah. Maka inilah, kata dia, satu nazam dan bahar rajaz. Satu nazam ni syair lah kalau bahasa kita. Satu kalam bersyair, berirama, dengan irama tertentu. Dia irama apa? Irama dia istilah dalam bahasa Arab dia disebut. Yang dikarang ni irama apa? Irama rajaz. Rajaz ni salah satu daripada irama dalam irama nazam bahasa Arab. Dia semua ada 16 irama. Kemudian ni kalau ada tambah apa saya tak tahu lah. Awak pun tak rajin ngaji-ngaji irama ni, tapi saya ingat dalam kitab ngaji bab-bab ilmu arud yang telah ulama kita selesaikan bahas dia, khas pergi mengaji bab tu pula, dia ada semua 16 bahar. Istilah Arab. Bahar tu istilah Arab. Bahasa kita irama ada 16 semua. Dan irama ni rajaz, dia ada bahar tawil, bahar madid, bahar basit, bahar mustadrak. Yang ni bahar rajaz. 16 semua. Lama tak sebut lagi sangkut. Okey, siap. Bahar madid. Nak sebut tak apa ingat lah. Jarang pergi terjun dengan itu. Kalau nisbah mengaji pun antara ilmu, kalau kita mengaji ni, ilmu alat yang kita nak kena kemas, mengaji kat ni lah. Pasal ulama kita dulu, saya mengaji lah, kalau Tuan Guru Haji Ghazali tu, dia dulu kalau menulis surat dengan kawan-kawan dia, semua tulis dengan bersyair. Tulis Melayu, tapi syair. Itu yang kalau saya ingat mengaji ni, Tok Kenali kan kita biasa dengar Tok Kenali ni. Sampai ada syair Tok Kenali. Cerita apa? Cerita makan sirih. Apa dia? Wa khamsatun ba'da ta'a mituk kalu. Ba'da ta'a mituk kalu. Sirih pinang, tembakau hilir. Sirih pinang, kapur gambir, tembakau hulu. Dia punya nak cerita sesuatu benda tu, dia buat dalam bentuk syair Melayu, tapi nazam dia uslub Arab. Uslub Arab. Saya ngaji Tuan Guru Haji Ghazali, dia kata dia kawan-kawan dia kalau menulis dulu semua tulis dengan syair. Aku balas surat dengan kau dengan syair, engkau tulis dengan aku dengan syair. Kalam tu. Kalau bahasa lah ni kita sebut pantun lah. Tulis tu pantun-pantun. Cuma pantun Melayu, sistem pantun Melayu. Arab, sistem pantun Arab. Sikitlah situ. Memang antara ilmu ngaji kat pondok ni, ngaji khas itu. Kitab Mukhtasar Syafi'i. Memang kitab-kitab saya ngaji, kitab-kitab kuno macam tu lah. Kitab-kitab turah macam tu. Kitab nipis je, tapi faham hak tu. Baca kitab Arab ke mana pun. Syair mana jumpa pun. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi kena yang mantap semua lah. Ingat semua mana dia punya ilat, zihaf. Macam-macam istilah dia. Saya sebut lagi.
Banyak pula masa ke sana. Cukup. Jadi dia terpaksa buat ringkas dan dia memilih untuk buat dalam bentuk nazam. Nazam dia pula Bahar Rajas. Bahar Rajas ni dia satu syair mengikut istilah disebut taktik dia punya irama dia mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Belah kanan. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun belah kiri. Itu pun dasar dia punya wazan. Yang saya baca tu, hampa saya suruh ikut tu. Contoh, wallaha arju fil qabu li nafi'a. Maksud apa? Nak baca mengikut taktik dia. Istilah ni dia panggil taktik, potong-potong dia kan. Suku kata dia tu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Wallaha mustaf'ilun. Jufil qabu mustaf'ilun. Li nafi'a mustaf'ilun. Asal mustafilun, kadang-kadang jadi mutafilun. Macam-macam hal lah. Kadang jadi ada istilah ilal dan zihaf dia dalam ilmu arud. Asal dia mustafilun, mustafilun, mustafilun. Begitu kat sebelah kiri dia tu. Biha muri. Itu yang tengah-tengah kalimah pun potong pasal itu suku kata dia. Biha muri dan fisawa bitami'a mustafilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau dengar dia elok, saya dulu mengaji Tok Guru ajar tu, dia ajar itu saya dah dapat dah ilmu arud. Kata saya. Dia baca tajuk arah macam ni, saya dapat dah ilmu arud. Saya dah dapat dah ilmu Bahar Rajas tu. Tuan-tuan saya tak tahu mengaji macam mana. Ada orang kalau minat dengar tu ambil dah terus lah. Jangan tangguh-tangguh lah. Nak tunggu mengaji arud tak bila. Tapi dia ajar tu, saya ajar ni macam usuluk dia ajar. Ajar tu terus dapat. Saya pun dah sebut dah. Mustafilun, kanan, kiri. Saya sebut istilah taktik. Ilal zihaf tu kot nak faham tu panjang. Dasar saya dah sebut dah. Apa yang dipanggil bahar. Apa yang dipanggil syair tu. Di atas suku kata dia. Mesti ikut potongan tu. Mustafilun. 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 Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha. Itu dia punya potongan dia. Atas nama dia Bahar Rajas. Yang telah aku gelarkan dia. Kata dia, aku namakan dia. Masuk gelar ni, aku namakan dia, aku lakabkan dia. Nama apa kitab yang dikarang ni, matan ni? Nama dia Jauharah Tauhid. Terjemah dia Jauharah ni, maksudnya batu permata, tunggal. Jauharah. Tauhid lah. Dia ada idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Tauhid macam batu jauharah. Panjang tu kalau saya syarah tu. Macam mana pun ambil bahasa di terjemah tu. Mak nikam yang tunggal. Mak nikam ni pula kita pula bahasa lama kita tinggal lah. Mak nikam ni apa? Batu permata lah. Dan nama kitab ini dinamakan batu permata yang tunggal. Batu permata macam-macam nama. Zamrud, Pairus. Nama macam-macam. Tak ada akid, murah, mahal. Macam-macam nama. Tapi permata dia ni, satu-satunya permata yang ada, yang tak ada dalam dunia melainkan batu permata ni. Itu maksud dia. Mak nikam yang tunggal. The one and only. Jewels in the world. Apa dia? Ni tauhid. Yang Nabi SAW datang bawa ni. Bawa tauhid ni. Yang dia datang penutup untuk mengajar tauhid ni, tak adalah Nabi datang untuk ajar tu. Kalau ada pun bukan Nabi, pewaris Nabi. Nabi tak adalah. Dia permata yang tunggal. Baik, bila disebut permata, apa maksud dia? Barang yang sangat berharga. Jadi kita nak belajar ilmu akidah, nak faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua pembahasan tauhid, bab uluhiyat, nubuat dan sama'iyat ni, faham dia ibarat dapat satu permata yang sangat mahal. Dia ni duduk kat sini pun okey, balik akhirat dia lesen besar, lebih besar daripada lesen kad vaksin. Pi tu samalah ni. Ada orang susah hati tak ada kad vaksin tu.
kena susah hati lagi kalau tak ada kad tauhid. Sikit saya sebut itu. Tak faham tauhid, Ustaz Duk Sim, kau jadi Perdana Menteri pun tak guna sekupang pun. Bukan nak hina Perdana Menteri tu, tapi nak kata tak ada nilai. Baik jadi pengutip sampah pun, kutip tin, kutip kotak pergi jual. Tapi ahli tauhid, daripada jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri, tapi tak ada akidah langsung dengan Allah Ta'ala. Bahkan akidah daripada WHO, akidah benda lah, akidah PBB, bohpi tu. Saya geram kat dia orang tu, saya sebut itulah sambil-sambil tu. Baik. Ada idafat musyabah bih apa tu, panjang tu kalau saya cerita tu. Cukup, tak kira orang nganga. Saya ngaji kalau almarhum Tuan Guru Haji Ghazali tu, dengar cerita apa? Dia cerita hak tu je, kena sambung. Esok ngaji lagi, duk cerita lagi. Jawharah Tauhid tu, musyabah bih, idafat sifat, mausuh sifat. Dia cerita jawharah Tauhid tu je. Saya boleh saya cerita, tapi saya kesian dekat tuan-tuan ni dengar melengung apa benda lah orang tua ni dah ajar. Khas memang pasal ilmu alat dia situ. Tu saya ngaji pasal almarhum Tuan Guru tu, saya antara best terakhir. Ngaji pun umur dia 90 lebih lah. Dia ajar tu, dia punya, saya tengok dia punya uslub ajar tu apa dia. Dia ajar tu, dia lalu sekali je, lain kali aku tak pergi ajar khas ilmu arut tu pun tak apa dah. Demo ni aku dah bagi ajar, aku dah ajar prinsip, aku dah ajar konsep. Dengar sekali tu padan lah. Walaupun kita tak mengaji lagi ilmu tu saya kata, saya ngaji dengan dia, disebut je, saya ambil terus lah. Saya tak tangguh lah. Memang dia ajar tu padan lah. Kalau saya pun saya sebut terus tadi tu, kalau tekat ambil faham sekali lalu, kalau orang tanya tu, saya rasa boleh hurai tu. Macam tu lah dia ajar saya lalu. Tapi dia ajar lebih lagi lah. Saya tiru uslub dia tu ya. Padan lah, walaupun tak ngaji ilmu arut, saya boleh cerita. Ilmu arut ni apa dia? Walaupun dengan bahasa Rajas, cerita ke orang boleh faham lah. Pasal walaupun kali pertama jumpa, dengar, boleh faham. Reti lah apa dia. Ilmu arut apa dia. Arut apa dia. Baik. Dan bila kitab dikarang ni panjang-panjang, letih, payah. Itu apa? Sesungguhnya aku telah bersihkan dia. Itu asal makna qad hazzabtuha. Aku telah bersihkan dia akan jawharah tauhid ni. Bersih apa? Kotor apa benda ni? Tak, masuk bersih ni, dia telah saringkan daripada isu-isu perbalahan khilaf-khilaf yang tak sepatutnya ada untuk orang yang nak mengaji akidah, untuk murnikan akidah ke Allah Ta'ala. Ada pembahasan yang tak perlu dia tinggalkan. Itu maksud dia dah bersih. Dia dah saring lah. Pasal kitab tauhid, kalau kita tengok tebal-tebal pun, kadang-kadang tebal-tebal tu, yang kita nak ambil pakai harian ni, shortcut lah. Bahas punya panjang ni, gelebak. Hari-hari nak pakai apa? Allah, dia wujud, aku harus wujud. Aku asal mayat, dia hidup dengan aku. Itu nak pakai hari-hari. Itu nak pakai hari-hari tu. Allah, dia melihat, aku buta. Ni, dia bagi aku melihat. Takkan aku boleh melihat, melainkan dia bagi aku penglihatan. Bukan penglihatan aku. Ni penglihatan dia. Penglihatan dia. Tak boleh aku melihat, melainkan dia yang bagi aku lihat. La ilaha illallah. Tu je nak pakai hari. Memang bukan susah. Tu ulama kita yang memang pakar buat ilmu tauhid ni. Dia bukan gaduh pegang kitab tebal-tebal, hampang kena ngaji kitab ni. Tak payah. Dia kata, mari sini. Nak dapat tauhid. Mari aku nak ajak. Aku nak talqin zikir kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikut. Dengar. Macam ni. Pengajian. Taklimat macam ni. Tak pakai kitab tak apa dah. Dengar. Ambil. Hadam elok-elok. Bawa hari-hari. Stop. Hadam. Tu yang lebih kita mengaji, jumpa Tok Guru yang dia ajar kita macam mana nak berjalan. Dia ibarat macam saya nak sebut, yang saya nak cerita asal dia telah bersih. Dia ibarat macam kita masuk giat marah, masuk politeknik, belajar ni kursus berapa tahun. Katalah bahagian pomen kereta kan. Macam bahagian automobil. Bagi kita mampu tak kerti nak buat apa. Maksud apa?
Oi, ngaji bukan lama tu. Giat marah lah lepas tu. Pergi politeknik, masuk UiTM. Sambung UiTM kan? Kalau politeknik, universiti UiTM kan? Betul? Dia ambil dia orang ni apa benda tak tahu. UiTM lah. Apa saya nak sebut? Okey. Bagi kereta rosak tak tahu nak buat apa. Okey. Lagi bagus macam ni. Pergi kedai Cina. Kata, Tokek, bagi Tokek lah, panggil Apek, nampak kita lelaki dia. Tokek, saya mau jadi kuli oleh. Saya tak mau gaji. You suruh saya buat apa saya mau belajar sama lu. Cuci kereta ke, cuci ke apa, saya mau belajar. Kasih saya pandai. Dia bagi tak bagi punya pasal lah, saya nak sebut prinsip kan. Tak payah belajar teori, duduk dengan dia, jadi kuli dengan dia. Khidmat dengan dia. Dia kata, itu buka itu tayar. Buka ini skru. Buka ini skru. Nak buka skru je mana? Semua agak pemain. Jangan pakai itu, pakai ini. Cekrek. Tak faham cekrek tak pernah tahu. Ini duk kek. Duk bawah tu duk celah payah. Oh, itu pakai ini. Ini sambung. Lu pula sini itu bawah terus buka. Wah, itu macam lagi orang main masuk kita bengkel ni. Tokek ni apa rosak? Yo, mari sini. You dengar. Ini macam dia punya bearing sudah rosak. Mai tunjuk sama lu. Lagi buka tengok saya mau buka apa macam. Dia buka. Main kereta satu lagi sama. Yo, saya tu hari sudah tengok. Okey, sekarang lu buka. Mau tengok. Mana best antara pergi masuk politeknik dengan pergi duduk kerja dengan dia? Pasal apa? Tak gaduh apa-apa. Pergi buat kerja terus. Ngaji ni tu yang duduk pondok ni kadang ada hak tu. Nak ngaji teori satu-satu kadang tu hal. Ada benda tu yang nak kita punya intipati dia nak apa? Nak bawa tauhid. Nak hidup betul macam mana yang diajar oleh Nabi SAW. Sikitlah saya sebut ni contoh gitu kan. Khas atas kita sebut ni nak pergi ngaji ilmu harut, dah bila nak baca kitab tak tahu. Tapi sekali lalu saya dah sebut dah harut tu. Harut pun sekadar untuk nak faham kitab kita pakai Mata Jaharah ni. Macam mana bunyi dia? Macam mana ni? Saya sebut apa? Mustaf'ilun. Kau tak dengar apa satu tu? Kau buat pekat telinga je. Tak faham. Kau buat tak faham. Tak boleh faham sikit pun. Yang buat pasal itu, kau faham? Macam mana bunyi dia tadi? Dia bukan macam pantun kita faham pantun bahasa Melayu lain. Dia ada 8 suku kata, betul 8 suku kata kan? Pisang emas, dibawa belayar, masak sebiji, atas peti, 8 tu kan? Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. 8 lah. Melayu itu je. Pembayar maksud. Betul? Apa cerita pisang emas bawa belayar? Itu kan dia nak cerita. Itu pembayar maksudnya bagi bunyi-bunyi pisang emas dibawa belayar. Nak cerita emas ya. Masak sebiji. T. Pisang hutang emas. Emas boleh dibayar. Ya. Nak cerita tu lah. Hutang budi. T. Dibawa mati. T. Nak cerita tu lah. Boleh faham? Tu pantun Melayu itu ya. Tu ya. Tu pun tak kerti. Bengap nak mampus. Saya tak boleh bahasa saya kasar lah. Nak kata, Arab bukan macam tu. Dia ada style dia. Saya dah sebut dah. Mustaf'ilun. Kalau kita pandai timbang itu, boleh je buat. Cucuk bensin. Berjalan, boleh berjalan. Ke mana-mana. Tengok, tipu saja. Hanya sendiri. Wujud. Striker ya. Mustaf'ilun. Dia tak perlu pun pembayar maksud. Untuk capai maksud. Dengar. Dia tu dia. Dengar. Ingat ambil perhatian tu. Dengar.
Saya bukan cerita kosong-kosong tau. Saya bukan saja goreng bodong itu yang hamba melengung buat sakit kepala. Saya cerita tu, saya cerita apa patutnya hamba kena faham tu. Saya duk syarah tu. Kalau hamba baca kitab besar-besar tebal-tebal pun, dia duk cerita tu lah. Maharajah, lagi dia cerita Maharajah lu apa dia gedebak dengan mutalaqah muntah mujarradah gedebuk. Siap. Jadi kata dia kitab dia ni dia telah bersihkan. Bersih apa? Apa saya kata tadi? Bersih apa? Ada batu, kayu banyak. Bersih apa? Pembahasan itu yang mana yang tak perlu, khasnya kita yang betul-betul nak murni akidah yang sepatutnya ni. Mana pembahasan yang tak pakai, yang ni buat sakit kepala je lah cerita. Semua telah dimurnikan. Satu, saya suka baca kitab ni, best. Kalau ada pun disebut khilaf yang sekadar untuk menzahirkan kita, ada khilaf itu, sudah. Tapi yang disebut dalam matan, hak ni hak jitu, hak dipakai. Yang ni yang mutamat, yang ahli sunnah wal jamaah punya. Ya. Jadi, kitab ni boleh jadi rujukan besar untuk apa saja masalah tauhid. Ingat sepil dia. Tapi sekali lagi sebut dengar, kitab walaupun betul mesti mengaji daripada orang betul. Macam mana Quran mesti betul. Quran mesti betul. Tapi kau ngaji dengan orang tak betul, kau ngaji Quran, ngaji tafsir jadi Wahabi. Kau ngaji tafsir jadi Syiah. Kau ngaji tafsir jadi liberal. Ngaji tafsir jadi free thinker. Pasal kau mengaji dengan Tok Guru tak betul. Boleh ke jadi macam tu? Berapa ramai Wahabi baca Quran dia dengan hadis. Dengar sikit. Hatta kalau kitab tauhid macam ni pun, dia baca kitab tauhid Matan Johara tapi dia syarah Wahabi. Sikit. Itu. Kemudian wallaha arju fil qabuli nafi'a. Dan akan Allah aku berharap pada mendapat keridaan. Kalau kita tengok nahwu sikit, wallaha arju, asalnya arjullaha. Baca wallaha arju tu dia jadi maf'ul muqaddam daripada satu fi'il fa'il mahzuf pasal hasar. Terjemah dia nanti apa maksud? Allah saja aku harap. Allah jua aku harap. Dia ada makna jua tu. Kalau kita letak fi'il fa'il maf'ul, aku harap akan Allah Ta'ala. Boleh nanti aku harap orang lain. Tapi bila bahasa bubuh, Allah jua aku harap. Dia nak menunjukkan tak ada dah pengharapan pada hal lain. Uslub mendahulukan maf'ul daripada fi'il fa'il ni, dia termasuk dalam uslub hasar dan qasar kan? Untuk menunjukkan pengkhususan Allah sajalah yang boleh diharap, tak boleh mengharap selain daripada Allah Ta'ala. Ulama-ulama kita dulu, dia dalam dia tulis syair tu pun, situ pun ada tauhid lah, macam-macam hal lah demo. La ilaha illallah. Pakarnya demo. Saya ngaji dulu pasal Tok Guru dia hurai, kita baca dia punya mukadimah, baca cara ditusun kitab pun kita dah boleh rasa. Faham dia. Masya-Allah. Baik, akan Allah saja aku berharap pada tempat keridaan. Dan dia harap apa? Harap nafi'an biha, Allah Ta'ala memberi manfaat ia, Jaharah ni, dengan dia. Nafi'an biha, Allah Ta'ala beri manfaat ia, Allah Ta'ala, dengan dia, dengan Jaharah ni. Harapan dia minta pada Allah Ta'ala saja, biar Allah bagi manfaat dengan kitab dia sekarang ni. Manfaat siapa? Akan orang yang berkehendak. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha. Nafi' siapa? Maf'ul bagi nafi' muridan. Tu maf'ul bagi nafi'. Munafaatkan akan orang yang berkehendak. Jadi dia minta pada Allah Ta'ala, mudahan Jaharah yang dia tulis ni dapat manfaat besar bagi siapa yang ada sifat kehendak. Jadi kalau i'rab matan tu, muridan tu maf'ul bagi nafi'an. Jadi Allah arju fi'il fa'il maf'ul muqaddam tu, arju fil qabul, halata kauni Jaharah tu nafi'an biha, tak kena. Hal Allah Ta'ala, Allah ni halata kaunillah nafi'an biha, Allah memanfaatkan biha bi Jaharah, nafi' muridan akan orang murid, akan siapa yang nak belajar,
Muridan ni dia tami'an, pula tu dia tamak. Dia muridan, dia tami'an fi sawab. Kalau baca kitab Arab macam tu. Tak saya baca Melayu. Munafaat dengan dia, dengan Johara. Munafaat siapa? Akan orang yang berkehendak. Lagi pula dia ni lagi haloba, maksudnya haloba kepada pahala. Masuk pahala ni dia memang nak mengaji, dia nak belajar, dia nak faham. Dengan sebab tu dia ada akidah, dia boleh taat, hasil pahala. Pahala tu duduk ujung. Kalau nak guna bahasa macam tu. Ni kalam ijaz masa ni. Pengarang ni. Jadi maksudnya apa? Doa dia, harapan, mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat dengan kitab dia karang. Siapa yang betul-betul nak mengaji, nak belajar, haloba pula untuk nak mengaji, nak ambil faham bab akidah. Lepas tu nanti sah akidah, sah ibadat, dapat pahala sempurna di sisi Allah. Siapa nak macam ni? Aku harap biar kitab ini manfaat untuk orang tu. Cuma bahasa syair ni macam ni lah kan. Saya tolong hurai sikit maksud tu je. Siap. Kalau duduk pondok dia kena perhati tu lah. I'rab tu. Saya sebut sekali lalu tu je kan. Maf'ul muqaddam, arju tu fi'il fa'il. Arju fil qabul, tempat taluk bagi fil qabul. Wallaha, asalnya arjullaha fil qabul, nafi'an, itu hal yang sahibu hal ni Allah ni halata kaunihi nafi'an, nafi' pun nafi' akan murid, nafi' biha bi jawharah. Murid mana? Murid yang tami'an, tunaat bagi murid, tami' fi sawab. Ya. Itu kaedah baca kita Arab. Boleh tangkap? Tu kena ngaji lama lagi tak? Dengar saya sebut senang je. Senang. Bukan susah pun. Dengar. Yang tu yang nak mengaji tu lah. Tu saya kata kena umur 16 lah. Kalau umur 14 dia tengok muka budak-budak, muka 14, muka 11. Tengok macam mana muka dia belajar. Saya mengaji, tu yang kata, saya pernah cerita itu kan, mujurlah saya mengaji lepas SPM. Pasal memang nak mengaji Arab ni, kalau umur 11 tahun, 12 tahun mengaji Arab, kalau nisbah kontak orang Melayu yang sebelum ni Arab tak pernah tahu apa, masuk pondok, umur 13, 14, saya kata macam ni, mujur saya tak mengaji Arab masa umur saya 13 dan 14. Pasal kosong, sia-sia. Duduk pondok main-main. Dia tak boleh faham. Mari tidur. Saya ngaji alhamdulillah. Mujurlah orang Ta'ala takdirkan saya ngaji lepas SPM baru boleh duduk pondok. Saya boleh hadap sebiji terus sebut tu. Orang kata apa dah berakil lah. Dah berakil datang pun dengan semangat gila babi. Boh pergi bahasa gila babi. Bukan saya gila babi. Semangat tu gila babi. Apa maksud? Gila punya nak belajar. Tu saya kata, saya mengajak untuk guru tu. Dia lempar tu, memang dia pun bagi misal itu. Macam mana aku lempar batu kat selut. Masuk. Lekat. Kita diam je. Tapi apa dia ajar tu, semua tu, lekat semua tu. Dia sebut hal, sahibu hal. Saya tak pernah belajar pun hak tu, hak Arab. Tapi dia sebut tu, saya macam baling batu kat selut, kat lembek kat selut lembek. Ngaji saya tak tidur. Saya tak tidur. Memang saya mengaji tu gila punya memang nak ngaji. Memang gila punya nak ngaji. Memang nak gila ngaji. Memang mula-mula nak mengaji tak faham. Benda dia sebut ni. Aku duduk sekolah kebangsaan, aku tak ada pula belajar macam ni. Tak pula uslub macam ni. Dengan whiteboard lah apa, dengan papan hitam lah macam ni kerja. Berapa lah. Oh tengok tu guru ni, oh macam ni cara dia bawa. Oh macam ni cara dia ngajar. Oh dia syarah macam ni. Macam ni dia ambil faham. Saya dulu belajar macam tu. Tu dengar. Apa benda dia? Tak apa nak boleh faham lah. Kita dah tahu lenggok tari dia macam mana. Oh disyarah macam ni. Tak jatuh satu pun dia sebut tu. Berhati semua. Dia ajar apa? Saya lah. Saya kata mujur lah umur saya masuk ngaji lepas SPM 18. Kalau saya ngaji umur 13 mau saya macam ni.
Satu, hampa jangan sia-siakan hampa duk awal. Memang ada benda yang nak faham tu kadang ada susah sikit. Tu yang kalau tak boleh baca Quran, saya tak apa nak terima tak. Tambah pula ada masalah mokok pula, lagi susah. Sebab apa? Dia ada benda yang mengekori dia. Mana dia pergi, dia nak okok. Okok tak pasal ikut dia. Kalau tak ada pun, dia tak pasal ikut okok. Tambah geng ketum. Dia tak pasal, ketum kena ikut dia. Tak boleh. Tak boleh ngaji. Tak boleh ngaji. Dia ganggu. Duduk sini seminggu, dia ingat okok. Balik 2-3 hari, bantai okok betul-betul, main pula. Tak boleh ngaji. Memang balik lah. Cik Dolah pun kata gitu lah. Saya tukar sabar je. Dia tak minat. Itu yang mokok. Contoh kan, kena ketum. Yang memang tak mokok ni. Tengok, hamai ni pasal apa? Tu saya kata, mai ni pasal apa? Mai pun bagi ada akidah, bagi ada agama betul-betul. Mai ni persibah. Hang bodoh, hang nak main ngaji. Bukan main ni nak main. Bukan main untuk kuda. Dah lalang letak kuda tu. Saya pun tak panggil main kuda. Tapi kalau nak bawa, letak bilah kat sawit tu. Tapi jangan jadi kuda tu jadi setan. Dengan hampa pun jadi setan sekali. Hampa tak boleh ngaji. Jangan bawa jadi itu. Kuda, layang-layang, gasing, badminton. Ya, saya kata. Saya merepek sikit tu lah. Saya nak cerita tentang kata siapa yang murid, siapa yang tamak, gitu. Siapa yang tamak betul-betul. Tamak. Memang nak. Tengok cara tak tamak pun. Dah belajar tajwid, dah ajar tajwid, dah khatam kitab tajwid, kitab Iqra, dah bagi panduan-panduan asal, ada benda yang tak usik lagi lah. Dah bagi dah makhraj huruf macam ni. Tengok tak tamak pun nak bagi sebut betul-betul macam mana kita duk ajar. Kita duk ajar dengan memek muka, tunjuk dengan gigi-gigi sekali. Ni. Usaha pergi beli kat Shopee, tunjuk macam ni, makhraj macam ni. Tunjuk tangan macam ni, gigi macam ni macam ni. Kan ni yang benda ni yang kita tunjuk dengan muka ni. Sebut pelan-pelan satu-satu. Tak ada endah ya Allah. Betul. Sebaiklah aku ngaji umur 18. Itu sikit saya sebut ke saya. Masing-masing ada orang mujurlah aku duduk kecil-kecil lagi duduk pondok. Okey, sebaik. Ya. Semua tu kacau kita tu, ganggu. Doa dia siapa yang murid betul, tamik betul, okey, insya-Allah manfaat. Dia dah tolong doa lah. Mudah kita duduk dalam kumpulan tu yang betul-betul murid tamik, insya-Allah. Tu mukadimah dia sikitlah. Baru dia nak masuk bahas mula nak bahas tauhid. Fa kullu man kulifa syar'an wajaba atau mustafidun. Sampai akhir kitab itulah bunyinya. Dia tak ada pembayang maksud. Bahasa Melayu, dia pembayang maksud tu menyebabkan jadi panjang bercakap. Dia panjang bercakap, benda yang bukan jadi matlamat pun yang tu dicerita dan disebut kan. Gendang gendut tali kecapi, kenang kenyang perut suka hati. Nak cerita kalau perut kenyang senang hati, tapi habis gendang gendut semua keluar. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Anak rusa nani belum tumbuh ekor. Apa benda cerita anak rusa nani tak ekor tak tumbuh ke ni? Apa dosa kami lalu tak tegur? Nak cerita hak belakang tu ya. Pembayang masuk tu. Dia ada misteri kat situ. Dia nak cakap apa ni? Dia tertanya-tanya. Dia mungkin uslub. Kalau saya tengok ngaji bahasa Arab, yang tu dipanggil istilah uslub suspend. Macam tu kan. Dia kalau dalam bahasa Nahu, dia ada uslub tamyiz dengan hal. Kan. Saya ada 4. Ada orang fikir lain lah. Kan. Orang fikir lain lah. 4 bini tu. Seorang je. Saya ada 4. 4 apa? 4 anak perempuan. Anak perempuan 4. Itu uslub suspend. Pembayang maksud, nak cerita maksud, dia uslub suspend. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bertumpang mandi. Dia nak cerita apa ni? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dia ada uslub suspend je. Tak faham suspend apa?
Suspend tak faham. Ya Allah. Saya ngaji pasal ada tok guru ajar dia prinsip macam mana nak tally kan uslub Arab Melayu, dia ajar kita berfikir tu. Itu masing-masing guru lah. Baik, insya-Allah kita jumpa nanti. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Dulu saya pula mengaji ni macam mana? Dibaca 2 baris, 3 baris. Saya hafal 5 baris, 6 baris. Saya dah jauh ke depan lagi hafal. Jadi yang apa saya hafal tu, dia belum ajar lagi. Mula-mula nak hafal, kita pun tak tahu cara apa. Dah tahu kita cara mustaf'ilun apa. Tu tujuan kita nak faham maharajah tu. Dah faham mak tu, dah reti lenggok dia macam mana. Saya hafal sebelum dia ajar, saya dah hafal. Bila dia ngajar tu, saya dengar sebiji-sebiji dia sebut apa. Ya, okey, hadam. Yang tu yang angkat tangan tanya tu. Habis ya, ada soalan? Ya. Mana kita punya keupayaan yang ada tu untuk ambil faham apa yang dia syarah tadi. Bukan maksud dia macam ni. Boleh tak maksud dia macam ni. Angkat tangan selalu. Tanya. Orang lain saya tak tahu. Dia belajar macam mana. Tapi saya belajar macam tu dulu. Memang. Itu yang boleh bekal oleh ngaji macam ni. Kalau ngaji macam ni nak tanya apa? Ada soalan? Faham? Apa dia faham? Tak tahu. Ada lah. Saya faham ni. Saya prinsip dulu. Tok guru ajar apa? Dia ajar apa? Saya boleh ajar balik. Apa dia ajar? Baru ni ke saya tak ada kan? Kita pergi mana? Pergi baling kan? Saya tak ada. Malam kemarin tak ada kan? Malam tadi ada. Malam kemarin saya tak ada. Patutnya baca Nasu'ih Diniyah. Adalah saya datang satu majlis kan. Dia orang panggil menjemput sini, saya pergi lah. Tengok rupa ke mana kan. Pergi. Dia cerita tu, ada nak kata apa? Semua dah tua ni kot lambat sikit kan. Tapi semua dia cerita tu kalau boleh saya nak cerita balik macam mana dia cerita. Satu-satu saya ingat. Ni ada 4 perkara ni, 3 perkara ni, 5 perkara sini. Dia cerita tu saya boleh cerita balik. Apa dia? Apa nak cerita ni? Masing-masing lah. Ada orang dia tak anggap benda tu berharga dan menilai. Kita nak jumpa satu kali lagi pula nak pergi majlis itu bukan senang. Budak tu bukan ada kelapangan, tinggal habis budak-budak ni. Melopong ni mah tak pergi. Dia tak mengaji main badminton sama aku sebelah. Main badminton aku sebelah. Tapi bukan budak sini lah, budak Afrika. Budak Afrika. Budak Afrika. Sambung lagi? Sambung? Bagus, sampai ambil perhatian saya cakap apa. Budak Afrika tak main sini. Fa kullu man kullifa syar'an. Okey. Soalan kalau ada situ. Nafi'an tu. Ya. Fi'il mahdzuf. Tak mahdzuf lah, arju tu. Arju tu fi'il fa'il. Asalnya arjullaha ni Allah arju. Dua-dua makna sama. Hasar dan qasar. Kalau makna qasri, makna pendek, uslub ringkas. Kalau makna qasar itu. Bahkan antara makna qasar tu ialah hasar. Dia satu uslub untuk pengkhususan. Nak menunjukkan Allah saja aku harap, tak harap pada hal lain. Dia macam kita sebut uslub nafi dan isbat tu, istisna tu. La ilaha illallah. Tiada siapa aku cinta melainkan kau. Kalau aku cinta padamu, macam mana? Aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Jadi tiada siapa yang aku cinta. Tiada dulu, melainkan kau. Sini siapa? Allah jua aku harap. Kalau aku harap Allah, aku harap mak aku harap tokek, aku harap menteri kan. Tapi Allah jua aku harap. Tak ada harap pada hal lain. Itu uslub qasar hasar.
Dalam masa yang sama qasar, masa yang sama hasar. Okey, soalan itu. Maf'ul bagi nafi'. Oh, yang tu ngaji lama sikit. Memang tak faham pun pasal tak pernah ngajar. Tapi saya pernah jumpa, saya dah sebut sekali lalu hari tu untuk ngajar nahwu. Saya kata apa? Nafi'an tu dia kan diisim fa'il daripada nafa'a. Nafa'a yang fa'u naf'an fahuwa nafi'an. Antara kalimah yang boleh beramal amalan fi'il. Fi'il, apa kerja fi'il? Merofokkan fa'il, menasabkan maf'ul. Antara yang boleh bekerja dengan amalan fi'il adalah isim fa'il. Isim fa'il pun dia boleh kerja macam fi'il. Apa dia? Rafok isim, menasabkan maf'ul. Jadi dalam konteks tu, nafi'an tu dia isim fa'il. Siapa fa'il dia? Dhamir mustatir huwa. Nafi'an. Hal keadaan Allah Ta'ala memanfaatkan, tu ada fa'il tu. Dia isim fa'il. Tapi makna dia makna fi'il. Kan nafi' yang memanfaatkan, kan? Pemberi manfaat. Yang memanfaatkan oleh ia Allah memanfaatkan siapa? Muridan. Itu maf'ul. Itu nafi' tu isim fa'il yang boleh beramal dengan amalan fi'il, merafakkan isim, menasabkan maf'ulun bih. Itu lah. Boleh faham? Saya ngaji dulu macam tu. Ada benda kita tanya, dan saya bila kita tanya Tok Guru tu, Tok Guru seronok sangat. Pasal apa seronok sangat? Dia tahu budak ni mengaji. Budak ni bukan main. Soalan tu memang soalan budak mengaji. Soalan budak tak mengaji lain. Soalan budak tak mengaji, ada orang saya tak nampak. Lain kita bahas, lain dia tanya. Kan? Lain dia bahas. Kita bahas macam ni kan. Kita apa? Kita ikhtisar, rajas. Misalnya kan, saya dah sebut sambil tu, nahwu. Saya ada sebut wajib usuli, furu'i. Kan saya duk cerita macam-macam tu. Kita duk cari macam tu. Ustaz nak tanya sikit. Kalau sarapan pagi nanti kita makan lauk sotong sama sotong kering boleh tak? Ya Allah, sajalah saya pergi ikut tu kan. Kau ni soal apa ni? Ku sotong dengan kau apa tahu. Dia out of topic langsung, tak ada kena-mengena langsung dengan apa benda yang tu soal. Jadi kau ni mengaji ke benda? Kau duk belajar apa? Apa benda yang kau ajar, apa benda yang kau kutip? Okey, kaya lu yang tu. Guna merepek sikit lah tu. Okey, lain? Ada lagi? Soalan tanya kan mengenai berguru tu. Memang kena berguru lah. Pandang pada konsep berkat tu satu hal lah. Bahkan mesti ada guru lah. Kita kalau tak ada orang bagi panduan untuk kita explore sendiri dan mencari sendiri, memang susah. Susah. Cara yang paling senang, ada guru asuh dan ajar kita, tunjuk kita. Ada guide us. Very senang. Sangat senang. Sangat senang. Hatta khasnya dalam bab ketuhanan. Satu, nisbah nak cari Tuhan, memang manusia tercari-cari siapa Tuhan. Hatta orang kafir pun dia tahu sebenarnya mesti ada Tuhan yang mentadbir alam ni. Tapi akal dia tak mampu untuk proses macam mana nak cari Tuhan. Jadi macam mana nak boleh kenal Tuhan? Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Allah Ta'ala memang kenalkan Nabi Rasul siapa Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Rasul guide us, ajar kita macam mana kita nak kenal Allah. Maka senang. Lepas tu kita belajar tauhid ni, belajar apa yang kita dapat daripada guru kita sampai kat Nabi SAW, macam mana nak mengenal Allah Ta'ala dengan teori dan praktikal sekali. Dia bukan teori saja, nak praktikal tu. Itu kalau jadi datang satu keberkatan tu, itu atas sebut nak sebut, memang berkat ni memang satu hal, tapi
Di atas dasar memang perlu ada guru. Nak memandu pun ada guru. Walaupun ada orang dia boleh tengok dapat ilham sendiri, boleh. Tengok dia reti lah. Ada orang cerdik dia macam tu. Tapi jaga dalam cerdik-cerdik, kadang-kadang cerdik-cerdik dia akan jadi sesat pasal tak ada orang punya panduan. Dia akan lari gitu. Dalam cerdik-cerdik dia boleh sesat. Satu pentingnya guru. Memang kita kena cerdik-cerdik tau. Ada orang cerdik-cerdik, komputer apa-apa, cerdik dia sampai dia boleh rosakkan komputer orang. Apa istilah, dia boleh hack orang punya password. Dia boleh reka buat virus dengan hanya komputer yang ada di tangan dia. Dia pandai masuk DOS. Dia boleh buat program dalam tu. Dia hantar. Masuk dalam tu, siap. Sewil kawan tu punya. Dia sampai terlebih cerdik. Dalam cerdik dia boleh rosak ke orang. Dan bukan saja dia rosak ke orang, dia pun rosak. Itu penting guru. Guru ni nak jaga supaya jangan terlajak. Dia pengimbang kepada apa yang ada kita. Kaya tu? Satu, kalau kita terlajak pun macam mana? Ada orang betul dengan kita. Dan kalau kita ada sangkut macam mana? Ada tempat kita nak rujuk. Itu penting guru. Saya tak syarah dalam bentuk berkat tak berkat. Dan juga memang penting sangat pada guru. Satu, ada orang guru dia pun dia tak setuju. Untuk baca kitab dia lawan guru dia. Satu, penting sangat siapa kita nak ambil guru. Ada guru yang dia ajar kita, tapi dia ajar kita supaya tak hormat dengan guru. Ada pula. Tak ada pula. Rasulullah dia tak ajar sahabat, bila dah belajar, dah pandai, kenal Tuhan, tak kenal siapa Rasulullah. Oi, gila apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mana boleh? Ada pula mak bapak kita beranak kita, lepas tu kau dah pandai apa? Engkau tak hira kat mak bapak engkau pun tak apa. Keperluan otak engkau. Tak boleh ajar itu. Mana saya nak sebut prinsip lah. Satu, kita pelik ada guru yang ajar, ada PhD yang pasti mendengar tu. Apa dia? Habis semua ulama-ulama semua dia bertikai. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Satu masa yang sama dia sebut juga mazhab macam ni. Ada time dia boleh lipat lagi, dia lipat, dia terajang habis semua. Yang penting ikut Nabi, bukan ikut ulama. Ulama tak maksum. Dia lipat habis. Dia sepak habis semua. Masa yang sama gedik-gedik pergi ambil nama orang ni, disebut juga nama ulama. Tak ada pula dia ambil Quran hadis terus. Pasal dia pun bukan kerti Quran hadis. Dia jadi kurang ajar, dia jadi biadab. Dia tak tahu apa sepatutnya dengan ambil, dengan siapa sepatutnya. Dia kena jadi sandaran pada dia. Dia nak faham tu pun dia pun ambil kata ulama. Konon nak boleh ambil pada Quran hadis. Sikit ke sana. Jadi sesat macam tu. Ya, kait dengan salah. Kait dengan salah satu, baru kekal abadi selama-lamanya, wajib usuli itu. Dan juga kait dengan dia tak tahu apa sepatutnya dia kena tahu sampai tak kenal langsung. Sampai tak kenal langsung. Sampai apa yang wajib atas dia untuk dia nak tahu tu dia tak tahu langsung. Hak tu. Hak tu salah besar, yang tu yang dia boleh bawa jadi kekal abadi selama-lama. Na'udzubillah. Okey. Dia ada kait lah, dia tak umum bahasa macam tu tapi dia ada kait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.